أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat 41. Sebelum tu kita tengok pengajaran yang lepas. Ayat 39, 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 38. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Maksudnya, dia berkata, wahai pembesar, siapakah di kalangan kamu yang boleh membawa datang kepadaku dengan arasnya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerah diri? Pengajarannya pertama, harus bagi raja atau mana-mana pemimpin meminta bantuan daripada orang bawahnya. Meminta bantuan daripada orang bawahnya. Untuk maslahat umum, bukan untuk kepentingan diri. Bukan untuk kepentingan diri. Yang kedua, antara uslub atau cara berdakwah yang berkesan, antara cara dakwah yang berkesan ialah menunjukkan kepada mad'u kebesaran Allah. Menunjukkan kepada mad'u kebesaran Allah. Okey, ayat 39.
Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alaihi laqawiyyun amin. Telah berkata ifrit daripada jin, aku boleh membawa datang kepada engkau dengan arash itu sebelum engkau bangun daripada majlis engkau. Dan sesungguhnya aku maha kuat lagi maha amanah. Pengajarannya pertama, jin adalah antara makhluk Allah yang paling kuat dan paling pantas pergerakannya. Salam. Yang kedua, kekuatan jin mampu membawa singgasana Raja Balqis, daripada Yaman ke Palestin sebelum Nabi Sulaiman bangun dari majlisnya. Yang ketiga, dua rukun asas bagi seorang pemimpin ialah sifat kekuatan dan amanah. Sifat kekuatan dan amanah. Iaitu kuat dalam bidang yang berkaitan dengan tugasnya dan amanah dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Yang keempat, antara seseorang yang mempunyai kekuatan tetapi kurang amanah dengan orang yang paling amanah tetapi lemah, hendaklah dahulukan yang kuat walaupun kurang amanahnya. Kerana dia akan memberi hasil kerja yang baik. Berbanding dengan yang amanah tetapi lemah. Okey, ayat 40. Qala allazi 'indahu 'ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Falamma ra'ahu mustaqirra 'indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakar fa innama yashkuru li nafsihi.
wa man kafar fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maksudnya, telah berkata orang yang di sisinya mempunyai ilmu daripada kitab, aku akan membawa kepada engkau dengan arasy itu sebelum mata engkau berkelip. Maka tatkala dia melihat arasy itu telah tetap berada di sebelahnya, dia berkata, ini adalah anugerah dari Tuhanku untuk dia mengujiku, adakah aku bersyukur ataupun aku kufur. Dan siapa yang syukur, maka syukurnya adalah untuk dirinya, dan siapa yang kufur, maka Allah Tuhanku Maha Kaya, tidak memerlukan syukurnya, dan Maha Karim, Maha Mulia. Pengajarannya pertama, kelebihan ilmu dan dorongan agar setiap orang berlomba untuk mendapatkan ilmu lebih daripada usaha untuk mendapat harta. Yang kedua, ilmu yang paling penting dan bermanfaat. Ilmu yang paling penting dan bermanfaat ialah ilmu agama. Ilmu agama ia bersumber dari kitab Allah. Yang ketiga, kelebihan orang yang mempunyai ilmu, kelebihan orang yang mempunyai ilmu agama dia akan menjadi orang yang bertakwa dan paling dekat kepada Allah, serta doanya dimakbulkan. Yang keempat, makhluk Allah yang paling kuat dan paling pantas gerakannya ialah malaikat. Yang mampu membawa arasy Raja Balqis daripada Yaman ke Palestin sebelum mata berkelip. Yang kelima, tidak ada satu nikmat pun yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya melainkan untuk menguji sama ada hamba itu bersyukur dengan nikmat tersebut
atau kufur. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam. Nikmat Allah bukan petanda mulianya manusia dan musibah yang menimpa manusia bukan bermakna hinanya manusia. Melainkan kedua-duanya adalah ujian semata-mata. Yang keenam, yang ketujuh, sesiapa yang bersyukur dan mentaati Allah, maka manfaatnya untuk dirinya. Dan sesiapa yang kufur, maka dia yang akan menanggung azabnya. Okey, kita sambut tadabur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ayat malam ni masih cerita kisah dakwah Nabi Sulaiman AS. Setelah singgasana Balqis betul-betul berada di hadapan Nabi Sulaiman AS. Dalam ayat tu Allah menggunakan perkataan apa? Mustaqirra. Kan? Falamma ra'ahu mustaqirra. Indahu. Sebaik saja Nabi Sulaiman seorang lelaki yang berilmu bagi tahu dia mampu membawa singgasana Balqis sebelum mata Nabi Sulaiman berkelip. Tiba-tiba Nabi Sulaiman terus nampak singgasana Balqis mustaqirra. Kenapa Allah guna perkataan mustaqirra? Sebenarnya maksud di sini ialah Allah nak bagi tahu kehebatan malaikat. Satu, dia membawa singgasana Balqis dengan paling laju. Yang kedua, sebelum mata berkelip, bukan setakat ada, tapi mustaqirrah makna tetap dan tak bergerak langsung. Seolah benda tu dah ada kat situ sekian lama. Kan kita kalau letak akad barang kan, sementara nak tetap tu kadang-kadang bergerak dulu, bergoyang dulu kan. Tapi yang ni tak. Sebelum mata berkelip dah ada, tetap seolah benda tu dah lama kat situ. Yang kedua, singgasana raja ni biasanya ada permata, emas, perak. Jadi walaupun daripada jauh, tapi tidak ada satu pun permata, emas ke perak yang ada di singgasana jatuh. Sebab itulah Ifrit daripada jin dia kata apa? Dia mampu membawa sebab apa? Sebab apa? Dia qawiyun, kuat, mampu membawa singgasana yang besar, berat dan jauh
Yang kedua, dia amanah. Apa maksud amanah? Iaitu satu biji permata yang ada di singgasana pun tak akan diambil. Tak akan jatuh dan tak akan diambil. Okey? Lepas singgasana Balqis ada sebelah Nabi Sulaiman, kisah seterusnya, dia berkata, nakiru. Apa makna nakiru? Nakiru ubah. Nabi Sulaiman berkata pada tentera dia ataupun pengawalnya, ubahlah. Laha, baginya. Baginya ni bagi siapa? Bagi Balqis. Baginya arsyaha, singgasananya. Untuk apa ni? Dia bawa depan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman perintah seterusnya ialah ubah. Ubah apa ni? Kalau warna merah, tukar warna hijau. Kalau warna kuning, tukar warna putih. Kalau permata duduk sebelah kanan, tukar sebelah kiri. Apa tujuan? Nanzur. Untuk kami melihat. Atah tadi. Adakah tadi pada dia? Tadi ada dua maksud. Dia kenal apa ni? Ada dua maksud. Untuk kami melihat sama ada Balqis bila melihat singgasana sebelah Nabi Sulaiman, sama ada dia kenal itu adalah singgasananya. Yang kedua, sama ada dia tahu dan kenal bahawa aku adalah Nabi. Dari mana dia akan kenal Nabi ni? Kehebatan Nabi. Sebab orang lain tak boleh buat macam ni. Ini adalah antara mukjizat para Nabi. Sama ada dia kenal atau takunu, dia menjadi min daripada allazina, orang-orang yang la yahtadun, tidak kenal. Makna tidak kenal singgasana dia dan juga tidak tahu bahawa Sulaiman adalah seorang Nabi. Okey. Sebenarnya Nabi Sulaiman nak uji apa ni? Apa yang Nabi Sulaiman nak uji ni? Kebijaksanaan? Kalau nak uji bijaksana, tanya soalan dah. Kenapa sampai perlu bawa istana, singgasana? Kita kalau nak uji orang, cerdik ke tak, kita buat apa? Tanya soalan je. Satu soalan, dua soalan tak boleh jawab, tak cerdik tu. Okey. Jadi apa jawapannya? Oh, tak jelas jawapan. Tak apalah. Kita sambung. Falamma. Sini pun okey kan? Oh, gitu. Tekan ni. Lepas tu tekan apa lagi? Oh, dah. Itu je. Okey, falamma. Maka tatkala ja'at, siapa datang? Lelaki ke perempuan? Mana tahu? Ada tak? Kalau lelaki apa dah? Ja'ah. Kalau lelaki, kalau perempuan tambah tak. Ja'at.
Maka tatkala dia telah datang. Balqis datang daripada mana ni? Yaman ke? Agak-agak berapa lama ambil masa? Ada pendapat mengatakan 2 bulan. Kalau pergi balik 4 bulan. Hujung Saudi dengan atas. Ya. Okey. Manakala Balqis telah datang, qila, dikatakan kepadanya, aha kaza, adakah apa dia? Adakah macam ni? Adakah macam ni? Arshuki, singgasana engkau? Dia jawab apa? Qalat, dia berkata, ka'annahu, seolah ia. Tengok, Nabi Sulaiman tanya berapa soalan? 2 patah je. Hakaza arshuki. Balqis jawab 2 juga. Ka'annahu hu. Itu tanda apa tu? Tanda apa tu? Cerdik lah tu. Yang tak cerdik apa dia? Tanya soalan pendek, dia jawab berjela-jela, tapi tak menjawab soalan. Satu. Yang kedua, tanda Balqis ni cerdik pada jawapan tu. Macam mana tu? Sebab Nabi Sulaiman salah satu tujuan dia bawa singgasana Balqis ke istana Nabi Sulaiman untuk menguji Balqis sama ada cerdik ke bodoh. Jadi dia daripada jawapan ni Nabi Sulaiman tahu dia seorang yang cerdik. Iaitu daripada jawapan seolah ia. Dari mana tu? Kita faham jawapan tu menunjukkan dia cerdik. Kuat sikit. Tapi menjawab soalan tak? Dia tak kata ya. Dan dia tak menafikan tidak. Dia kata apa? Kalau dia kata ya, menunjukkan dia tak cerdik. Kenapa? Sebab dah ada perubahan sikit. Kalau dia jawab ya, dia tak cerdik sebab gopoh. Sedangkan istana tu singgasana ada perubahan sikit. Kalau dia jawab tidak, satu, kalau dia jawab ya, dia tak cerdik sebab satu ada perubahan sikit. Yang kedua, macam tak masuk akal. Dia ambil perjalanan masa dia hampir 2 bulan. Masa dia keluar, singgasana tu ada kat Yaman. Kalau dia kata ya, macam mana singgasana aku boleh sampai dulu pada aku kan? Itu menunjukkan dia cerdik. Dan dia juga tidak menafikan. Dia tak kata tidak. Kalau dia kata tidak, tak cerdik. Kenapa? Sebab istana singgasana tu hampir sebiji. Cuma ada perubahan sikit je. Jadi kalau dia jawab tidak, pun menunjukkan dia tak cerdik. Sebab dia tak berhati-hati. Faham tak? Jadi jawapan dia seolah ia menunjukkan dia berhati-hati. Kalau jawab ya, orang Kelantan kata apa? Terbolah. Kadang-kadang orang terbolah apa dia? Soalan tak habis lagi dah jawab. Kadang-kadang soalan tak faham dah jawab. Boleh faham? Jadi daripada sini Nabi Sulaiman tahu Balqis cerdik. Dan kisah sebelum ni pun menunjukkan Balqis cerdik. Apa dia? Kisah sebelum ni.
Satu, dia bersorak, dia meraihkan orang bawah dia. Dia tanya pandangan. Yang kedua? Dia hantar hadiah. Untuk apa? Tak, sebelum tu. Apa pembesar-pembesar dia? Pandangan pembesar dia? Berperang. Tapi bagi kata apa? Cerdik tak? Dia tak dengar cakap pembesar dia. Sebab apa? Dia lebih cerdik daripada pembesar. Kalau berperang, dia akan kalah. Kemudian yang ketiga, dia hantar hadiah pada Nabi Sulaiman. Untuk apa? Untuk tes juga Nabi Sulaiman. Sama ada Nabi ataupun tidak Nabi. Kecerdikan Balqis inilah memudahkannya untuk terima Islam. Boleh. Kemudian wa'utina, dan kami diberi ilmu. Siapa cakap ni? Bukan. Kami diberi ilmu. Ahli tafsir mengatakan, majoriti ahli tafsir mengatakan ini kata-kata Nabi Sulaiman AS. Kami diberi ilmu min qabliha, dari sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum Balqis. Ni balik pada Balqis. Wa kunna, dan adalah kami muslimin, orang-orang yang berserah diri. Jadi lepas Nabi Sulaiman tes Balqis dan dia dapati Balqis seorang yang cerdik, Nabi Sulaiman pun bagi tahu kelebihan dia. Apa dia kelebihannya? Satu, dia beri ilmu. Ilmu apa ni yang diberi kepada Nabi Sulaiman? Ada ahli tafsir mengatakan ilmu dunia. Dengan kepimpinannya, dengan istana yang hebatnya, sebelum Allah bagi pada Balqis. Yang kedua, kelebihan Nabi Sulaiman ialah Nabi Sulaiman lebih awal memeluk Islam dibanding dengan Balqis. Jadi Balqis ni sebenar, bila dibanding dengan Nabi Sulaiman, sama ada kekayaan ataupun ilmu, Balqis tidak ada apa-apa. Di sini pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Harta ni Allah nak bagi pada siapa saja yang dia suka, dan yang Allah tak suka, Allah bagi siapa saja. Tapi ilmu agama, kefahaman agama, Allah hanya bagi pada orang yang dia suka saja. Apa dalil? Ilmu agama ataupun iman, Allah hanya bagi pada orang yang dia cinta sahaja. Apa dalil? Itu hadis ke ayat Quran? Hadis. Qala Rasulullah SAW, man yuridillahu khairan, apa dia? Faqihu fiddin. Jadi kalau Allah nak orang tu baik, Allah sayang pada orang tu, Allah bagi kefahaman yang mendalam dalam agama. Tapi ada satu lagi hadis. Permulaannya sama, tapi akhirnya lain. Kuat-kuat sikit. Dia ingat yang dah ada kat sini. Inilah Faqih fiddin yang ni. Bukan. Awal dia sama. Siapa yang Allah nak kebaikan, tak. Dua-dua hadis sahih. Siapa?
yusibhu. Siapa Allah nak kebaikan pada dia? Satu, Allah bagi kefahaman agama. Yang kedua, siapa yang Allah nak kebaikan padanya, Allah musibahkannya. Allah bagi musibah. Sebab itulah orang yang paling Allah sayang siapa? Orang yang paling Allah sayang? Nabi. Dan sebab itulah para Nabi lah orang yang paling banyak musibah. Para Nabi lah orang yang paling banyak diuji. Sebab itu tanda Allah sayang. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun. Dan ada para Nabi yang diuji sampai dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman. Okey. Jadi antara kita orang Malaysia dengan orang Palestin, siapa yang paling Allah sayang? Orang Palestin. Tapi siapa kesian pada siapa? Kita kesian pada orang Palestin ke orang Palestin kesian pada kita? Sepatut siapa kesian? Sebab dia lebih disayangi oleh Allah. Apa bukti? Allah bagi musibah. Dan dalam hadis lain Allah kata, Nabi kata, Allah akan bagi musibah bergantung pada kadar iman dia. Kalau imannya lagi kuat, lagi mantap, lagi besar ujian. Jadi jangan risau. Orang Yahudi tak akan serang kita. Okey. Sekarang timbul soalan. Nabi Sulaiman ambil singgasana Balqis. Dia minta izin tak? Boleh tak ambil istana orang, singgasana orang tanpa izin? Dahlah Nabi, lepas tu pendakwah ambil singgasana orang tanpa izin. Ada orang akan pertikaikan. Apa ni curi singgasana orang? Siapa boleh jawab? Sebab Balqis langgar perintah siapa? Yalah, kalau orang langgar perintah kita, kita boleh curi barang dia. Bagus buat orang tu, Sebab masalah dakwah. Apa masalah dakwahnya? Apa masalah dakwahnya? Dari mana kebesaran Allah? Satu, singgasana raja ni dikawal ketat. Sebab biasa singgasana ni memang tempat yang paling mahal. Permatanya dikawal ketat. Tiba-tiba dengan senang diambil oleh, itu mukjizat Allah. Yang kedua, boleh dibawa dengan laju dan cepat sebelum Balqis sampai. Jadi sebenarnya Nabi Sulaiman ambil tu untuk maslahat dakwah. Tak apa. Sebab tu dalam peperangan boleh tak kita menipu? Dalam peperangan boleh. Ada dalil? Ada. Apa dalil? Ya ni. Ini peperangan ke? Dia sebenarnya ini pun peperangan ni. Peperangan apa ni? Dalam berdakwah. Okey. Lepas tu wasaddaha. Wasaddaha apa dia? Wasaddaha dan sadda ni mana? Telah menghalangnya. Telah menghalangnya. Makanat, apa yang kanat, apa yang kanat adalah ta'budu,
Dia menyembah. Ini fi'il mudhari' ni. Dia selalu menyembah min dunillah, dari selain Allah. Apa yang Balqis sembah? Kemudian innaha, sesungguhnya dia iaitu Balqis, kanat, adalah dia, min, dari kaum yang kafirin, kaum yang kufur. Apa maksud? Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat 43? Balqis telah diuji oleh Nabi Sulaiman dan terbukti dia cerdik, kan? Tapi timbul soalan, kalau cerdik kenapa sembah matahari? Yang sembah selain daripada Allah semua tak cerdik. Jawapannya dalam ayat ni. Apa jawapannya? Menghalang Balqis daripada beriman ialah perbuatan dia menyembah selain daripada Allah. Dan dia sembah selain daripada Allah, puncanya ni. Puncanya apa? Persekitaran mak bapak, nenek moyang. Ini adalah dia daripada kalangan orang-orang kafir. Bapak dia raja sebelum tu kafir. Atuk dia, moyang dia semua kafir. Jadi Allah nak bagi tahu antara punca penghalang manusia beriman ialah persekitaran dan juga amalan nenek moyang. Nenek moyang. Cuba buka surah Baqarah. Okey. 170. Surah Al-Baqarah ayat 170. Cuba terjemah. Wa iza, apabila qila, dikatakan lahum, kepada mereka ni yang menyembah berhala patung, khususnya orang musyrik Mekah. Dikata apa pada mereka? Ittabi'u, ikutlah ma anzalallah, apa yang Allah turun. Ikutlah apa yang Allah turun. Apa jawapan mereka? Walaupun mereka tahu yang diperintah tu ialah yang Allah turun, yang wahyu, tapi mereka tetap ada alasan. Apa alasannya? Qalu, bahkan nattabi'u, kami ikut ma alfaina. Apa makna alfaina? Apa yang wajadna, apa yang kami dapati. Ke atas yang kami ikut tu, kami dapati apa? Aba'ana, nenek moyang kami. Tak apalah, kami nak ikut apa yang nenek moyang. Kenapa alasan nenek moyang? Sebab biasanya manusia ni, kalau apa yang mak bapak buat, dia bagi dia mesti betul. Tak mungkin mak bapak buat benda yang salah. Tak mungkin mak bapak ajar benda yang salah pada anak. Mindset dia mesti betul, kan? Satu. Yang kedua, bukan mak bapak dia saja buat, 7 keturunan. Kalau dah sekian lama buat dan tak ada siapa tegur, mesti betul. Kalau salah, mesti ada orang tegur. Nampak tak? Kesan. Sebab tu Allah melaknat orang yang tak menegur kemungkaran. Allah melaknat orang tak tegur. Kenapa? Kenapa Allah melaknat orang tak menegur, bukan orang buat kemungkaran? Sebab kemungkaran bila tak ditegur, akhirnya orang rasa benda tu makruf. Sekian lama tak ada siapa tegur, akhirnya dia rasa itu ibadat. Bila ada lepas sekian lama orang tegur, dia rasa apa?
yang menegur tu mungkar. Jadi akhirnya mungkar jadi ma'ruf, yang ma'ruf jadi punca tidak ada yang menegur. Boleh faham? Kemudian Allah tempelak mereka. Awalau kana aba'uhum. Kamu nak ikut nenek moyang kamu, bapak-bapak kamu, walaupun bapak-bapak kamu la yaqilun. Mereka tak berakal. Bahasa kasar tak berakal kan? Kalau bahasa lembut? Oh, tak ada otak, paling lembut lah. Allah cakap, la yaqilu mana? Tidak berakal, banyak ke sikit? Syai'an. Apa makna syai'an? Tak berakal langsung. Sikit pun tak berakal. Dan bila tak berakal, wala yahtadun. Punca manusia dapat hidayah ialah ada akal. Bila akal dah jam, dia tak akan dapat hidayah. Boleh faham? Maksud tak berakal ni apa dia? Tengok cara dia jawab tu. Ikutlah Quran. Ikutlah wahyu. Dia jawab apa? Kami ikut. Berakal tak? Bila orang kata ikut pencipta kamu, tapi dia kata kami nak ikut yang dibuat oleh makhluk. Yang pencipta pada makhluk kami tak nak ikut. Berakal ke tak? Tak berakal. Ini daripada pencipta, yang tu daripada makhluk. Tiba-tiba kamu nak ikut makhluk, kamu tak berakal. Okey. Jadi ayat tadi Allah nak bagi tahu sebab utama manusia tak dapat hidayah ialah satu, persekitaran. Hidup dalam maksiat, dalam masyarakat yang kufur, biasa dia susah nak dapat hidayah. Yang kedua, ikut nenek moyang. Dan ada yang ketiga, fanatik pada guru. Ini bukan nenek moyang ni. Guru tu baru je bagi ilmu. Ilmu baru. Bukan daripada ilmu nenek moyang. Bila dia dapat? Mimpi semalam. Kan? Mimpi semalam dia tarik langsir, dapat zikir. Dia pun bagi tahu, murid pun terima. Sebab apa? Fanatik pada guru. Ini 3 penyakit dia. Persekitaran, nenek moyang, fanatik pada guru. Okey. Cuba buka hadis pasal bukan satu-satu hadis. Banyak saya bagi tu. Okey, yang ni belum lagi ayat belum. Ini kemudian. Ini ayat yang kemudian. Okey. Sabda Nabi SAW daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Cuba terjemah. Innama pada sesungguhnya hanyalah masalu pada perumpamaan al-jalis as-salih. Jalis ni orang yang sentiasa duduk bersama dengan orang yang soleh. Makna sentiasa duduk bersama ataupun sentiasa berkawan dengan orang soleh. Wa jalisi as-su, dan orang yang selalu duduk bersama orang jahat yang tidak soleh. Nabi kata perumpamannya seperti apa? Kahamilil miski, seperti pembawa minyak wangi. Wa nafikhi al-kir, dan seperti tukang besi. Tengok Nabi bagi contoh supaya kita nampak.
Fahamilul miski, maka orang yang miski apa dia? Pembawa minyak wangi. Minhu imma an yahziyaka, sama ada kita duduk sebelah orang penjual minyak wangi, paling-paling kurang dapat wangi dia. Wa imma an tabta', ataupun kita beli. Dua-dua ada faedah. Beli, pakai, kita wangi. Ataupun kita tak beli, tiap hari duduk sebelah dia. Bau wangi tak? Kamu sejak bila kamu jual minyak wangi? Bukan, saya duduk sebelah penjual minyak wangi. Wa imma an tajid minhu rihan tayyibah, ataupun dapat wangian. Okey. Jadi kalau kita duduk sebelah orang yang soleh, apa kesannya? Sama ada kita sendiri menjadi orang yang soleh. Orang soleh tu suka belajar, kita pergi belajar. Orang soleh suka pergi masjid, kita pergi masjid. Akhirnya kita jadi orang yang soleh. Ataupun paling-paling kurang, kita tak jadi jahat. Kan? Paling-paling kurang. Sebab apa? Sebab kita nak buat jahat pun, kawan aku semua soleh kan, kita ada rasa malu. Wa nafikhi al-kir, penjual tukang besi pula, sama ada ayyahriqa thiyabaka, kalau duduk sebelah dia, antara kesan dia boleh membakar pakaian engkau, kan? Wa imma an tajida rihan khabisa, ataupun paling kurang baunya tak elok. Jadi kalau kita berkawan dengan orang tak soleh, sama ada kita jadi jahat macam dia, ataupun kita tak akan jadi orang baik. Suka lepak kan? Dia merokok, lama-lama kita pun ikut merokok. Budak-budak sekolah ni yang merokok ni apa punca dia? Pengaruh kawan. Pengaruh kawan. Paling-paling kurang kalau dia tak merokok pun merokok. Ada yang pergi masjid, masuk masjid dalam keadaan merokok. Kita tahu dia merokok ke dia berkawan dengan perokok? Apa hukum orang yang merokok pergi ke masjid? Apa hukum dia? Haram. Sebab mengganggu. Betul. Bau dia semerbak. Yang kita bukanlah khusyuk sangat, tapi bila dia datang lagi tak khusyuk. Hilang terus khusyuk. Bau dia menusuk hidung. Okey. Hadis lain. Jadi adik-adik tolonglah jangan berkawan dengan kawan yang jahat, nakal. Tadi ada tadi? Siapa sempat tulis? Hadis riwayat siapa tadi? Tak sempat. Okey, turun balik. Hadis sahih Al-Jami' riwayat At-Tirmizi. Riwayat At-Tirmizi. Hadis sahih. Okey, angkat turun sikit. Hadis yang lain, An-Nabi SAW qal, bersabda, Al-mar'u, ini hadis ni pendek je. Al-mar'u apa dah? Seseorang itu ala dini, mengikut din, agama khalilihi. Apa makna khalil? Kawan. Apa maksud ikut agama? Ikut perangai, ikut akhlak. Kalau kawan dia bercakap mencarut, dia pun akan terikut. Kalau kawan dia suka lepak, dia pun, maka Nabi pesan. Sayang Nabi pada kita, Nabi pesan. Nak pilih kawan pun Nabi pesan. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang kamu hendaklah berhati-hati memilih kawan. Jangan sebarang kawan kita berkawan. Okey? Hadis sahih. Riwayat At-Tirmizi, Ahmad, Al-Hakim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Boleh? Ada lagi hadis lain? Okey. Kita balik pada ayat kita. Qila laha, bila Nabi Sulaiman test Balqis, adakah ini
singgasana kamu, jawapannya menunjukkan dia cerdik. Macam dia. Jadi dia tak kata ya dan tak menafikan. Lepas tu, qila. Dikatakan. Laha kepadanya, udkhuli. Masuklah. Udkhul ini kalau bahasa Arab dipanggil apa ni? Fa'il ke isim? Fa'il apa? Amar. Perintahkan. Dia perintah pada lelaki ke perempuan? Kalau lelaki? Kenapa yang depan je jawab? Tanya aku belakang. Kalau perintah pada lelaki, masuklah. Udkhul. Kalau perintah pada perempuan, tambah apa? Tambah ya je. Udkhuli. Kalau kita perintah pada lelaki, usjud, sujudlah. Usjud. Kalau nak perintah pada perempuan, yang depan jangan jawab. Yang belakang. Tambah ya aja. Usju. Bila tambah ya, dah baris bawah. Usjudi. Kalau perintah pada lelaki, rukuklah. Irka'. Rukuklah oleh kamu. Perintah pada perempuan, irka'i. Boleh? Kalau perintah pada lelaki, solatlah. Apa dah? Perintah pada lelaki, salli. Perintah pada perempuan, tambah ya, salli. Panjang sikit. Boleh? Ikra, bacalah lelaki. Perempuan, ikra'i. Saya sebut ni nak menunjukkan apa? Bahasa Arab tu mudah. Tapi tak tahu kenapa ramai syahid. Okey. Udkhuli, masuklah. Masuklah sarha. Sarha ni satu al-bina al-ali, satu bina yang tinggi. Ataupun ada juga diterjemah sebagai al-qasru, istana yang tinggi. Dia terjemah apa dalam tu? Istana yang tinggi. Bukan istana saja, istana tinggi. Dikatakan padanya, pada Balqis, okey. Masuk. Masuk apa ni? Istana Nabi Sulaiman. Falamma, maka tatkala ra'athu, dia iaitu Balqis melihatnya. Melihat apa ni? Hu tu balik pada apa? Balik pada sarha. Bila dia nak masuk, dia melihat istana, kemudian dia nak masuklah. Maka hasibathu, dia menyangka. Hasibah, dia menyangka, dia mengira. Kan daripada hisab. Apa makna hisab? Apa makna hisab? Dulu masa saya belajar sekolah rendah, matematik tak ada. Saya tak belajar. Saya belajar ilmu hisab. Kan? Pernah dengar tak ilmu hisab? Tak pernah? Yang tua pernah dengar kan? Ilmu hisab. Dua-dua bahasa Arab. Ilmu pun bahasa Arab, hisab pun bahasa Arab. Lepas tu dia tak pakai ilmu hisab, dia pakai bahasa Inggeris pula. Apa dia? Matematik. Bahasa Melayu apa dia? Ilmu bahasa Arab. Kenapa dia tak pakai kira-kira? Pelikkan Melayu kan? Sibuk pertahankan bangsa, bahasa. Mula-mula pakai bahasa Arab, lepas tu pergi ke bahasa Inggeris. Okey, ilmu hisab tu ilmu kira-kira. Jadi di sini
Hasibathu, dia mengira, dia menyangka. Istana tu ataupun lantai istana tu lujatan. Kolam air. Dia masuk-masuk, tengok macam air. Ada dalam tafsir mengatakan dalam tu nampak air dan nampak ikan-ikan. Lepas tu dia buat apa? Apa Balqis buat? Kasyafat wa kasyafat. Dan dia, tengok perempuan, kasyafat. Dia, kasyafat ni membuka. Ansaqaiha, dari saqaiha, dua betisnya. Kenapa dua? Yalah, setiap orang ada dua betis. Pasal apa dia buka? Takut? Itu pun menunjukkan Balqis seorang yang cerdik dan berani. Dia kalau tengok air, bukan semua orang masuk kan? Setengah orang tak nak masuk sebab apa? Takut air. Ataupun yang kedua dia takut basah pakaian dia kan? Tapi daripada sini menunjukkan Balqis ni seorang yang cerdik dan berani. Dan juga antara pengajaran. Balqis masa ni kafir ke Muslim? Kafir. Bila Allah beritahu, dia buka, dia selak kain sampai nampak betis. Itu menunjukkan apa? Orang-orang dulu, walaupun kafir, perempuan pakai labuh. Dan orang lelaki ada hadis, pakai singkat. Itu fitrah. Bukan adat, bukan budaya. Fitrah semula jadi. Iaitu perempuan pakai labuh, lelaki pakai singkat. Tapi sekarang dah terbalik. Yang pakai labuh sampai meleret tanah. Yang pakai singkat pasal apa? Tahu tak Balqis ni angkat kain sebab apa? Sebab ada air. Yang kamu angkat singkat tu bila ada air kat Malaysia. Boleh faham tak? Yang angkat singkat nampak betis walaupun tak ada air, orang Islam ke orang kafir tak boleh cerita lah. Orang Islam ramai tak? Kenapa nak angkat? Ni malu ke Balqis? Balqis angkat bila dia rasa ada air. Kamu ni teruk, tak nampak langsung air, pun angkat 24 jam. 24 jam. Teruk tak? Makna apa tu? Orang Islam pun dah terkeluar daripada fitrah semula jadi. Itu fitrah. Ini bukti ni, orang kafir ni. Ada rasa malu, ada rasa malu. Makna yang jenis buka-buka ni jenis tak ada malu. Tak ada malu. Sebab itulah kalau kita nak kahwin kan, nak kahwin ke, nak pilih menantu ke, tiba-tiba pilih yang bukan aurat, memang kita jenis muka tak malu. Dah orang tu tak malu, kita pun pilih orang yang tak malu. Pelik tak? Jangan marah. Saya buat apa ni? Fitrah wanita. Ada cerita Israiliyat, jangan percaya. Ada sebut dalam tafsir tapi cerita Israiliyat. Dia kata apa? Nabi Sulaiman sengaja bina istana. Sebenarnya istana yang lantai daripada kaca ni, ada dalam tafsir mengatakan Nabi Sulaiman baru perintah pegawai dia bina. Khas untuk apa? Untuk test Balqis ni cerdik ke tak. Tapi cerita Israiliyat apa dah? Nabi Sulaiman sengaja bina lantai kaca sebab nak tengok betis Balqis. Punyalah jahat. Ada cerita Israiliyat. Jadi dia ingat otak Nabi Sulaiman macam otak dia. Okey. Bila Balqis angkat je, apa kata Nabi Sulaiman? Dia berkata, innahu, sesungguhnya ia sarhun, istana
Mumarradun, yang mumarradun licin. Mumallas, yang licin. Dan dibina lantainya min qawarir, dari kaca. Qarura, kalau satu qarura, kalau jamak qawarir. Ada tak dalam ayat lain qawarir? Apa dia? Qawarira min fiddatin wasakahum rabbuhum. Surah apa tu? Surah Insan. Terjemah sikit. Cuba terjemah. Ini hebat penghafal Quran kita ni. Lancar je. Bila terjemah, semua dia. Cuba tengok ayat tu. Saya tak bagi. Surah Al-Insan ayat berapa? Ayat 15. 15 dan 16. Surah Al-Insan. Apa tak jumpa? Lagi. Turun lagi. Tak keluar? Lain slow. Okey. Ayat 15. Cuba terjemah. Yang baca tadi. Wa yutafu. Dan tapi tengok Allah guna perkataan yutaf. Dia daripada perkataan tawaf. Tawaf. Apa makna tawaf? Tawaf. Keliling. Salah. Orang kita bila sebut tawaf je, dia ingat keliling. Sebab apa? Bila sebut tawaf, dia ingat tawaf Kaabah je lah. Kan? Tawaf Kaabah keliling kan? Sebenarnya, tawaf bukan keliling. Lepas tu dalam ayat pasal antara Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Kemudian, Faman an yattawafa bihima. Yattawafa bihima. Dia tawaf dengan kedua. Kedua ni apa dah? Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwah. Jadi kalau Safa dengan Marwah juga dinamakan tawaf, makna apa tu? Tawaf bukan mengelilingi, tapi ulang-alik. Sebab itulah nikmat dalam surga, Allah nak sebut apa ni? Pelayan-pelayan mengelilingi ke berulang-alik? Ulang-alik. Kalau kita dalam surga orang duduk keliling kita, pening tak? Pening lah. Di tawaf, dikelilingi ke atas mereka, iaitu ahli surga, bi'aniyah, dengan bejana min fiddah, perak, wa akwabin, dan cawan-cawan kanat qawarira, yang kaca. Kemudian kaca pula apa dia? Qawarira, kaca-kaca pula min fiddah, daripada perak, qaddaruha taqdira. Tengok Allah, apa yang Allah nak beritahu? Bekas minuman dalam surga daripada apa? Perak ke kaca? Kaca ke perak? Kat dunia ada tak kaca tapi perak? Tak ada. Ada tak kat dunia perak tapi kaca? Tak ada.
Allah nak beritahu yang dalam syurga ialah yang kita tak pernah nampak di dunia. Apa dia? Perak tapi macam kaca. Maksudnya gelas tu perak tapi nampak kat dalam macam kaca. Hebat tak? Kenapa Allah nak beritahu boleh nampak kat dalam? Kalau kaca tak standard kan? Gelas dalam syurga kaca tak standard kan? Betul. Yang standard apa dia? Gelas daripada emas, daripada perak. Tapi bila daripada perak tak nampak air apa, maka Allah jadikan perak macam kaca. Kita mana lebih seronok? Minum gelas yang nampak air kat dalam ataupun tak nampak langsung? Gelas gelap, lepas tu kopi pun gelap. Tak seronok kan? Ada semut pun tak nampak. Okey. Yang ni apa dia ni? Qaddaruha taqdira. Ha? Siapa yang mengukur ni? Ni, pelayan-pelayan bawa air mengikut apa yang kita nak. Kalau kita terlintas dalam kepala, kita nak 3 gelas arak. Pelayan tu bawa 3. Tak perlu kita order tambah. Faham tak? Kita kadang-kadang minta segelas tapi tak sedap. Minum separuh je. Kadang-kadang minum segelas sedap. Order lagi. Lambat pula. Cancel lah. Benda-benda macam tu tak ada kat syurga. Ini maksud qaddaruha taqdira. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi Nabi Sulaiman kata apa? Tak payah selak kain sampai nampak apa. Tak payah. Kenapa? Dia Balqis selak sebab apa tadi? Yalah, kenapa? Sebab takut basah. Itu menunjukkan dia cerdik. Kalau yang tak cerdik apa dah? Tak masuk langsung ataupun dia kedah aja walaupun pakai yang basah. Okey, kemudian qalat dia berkata, setelah dia nampak semua kebesaran kehebatan Nabi Sulaiman, sebenarnya menunjukkan kehebatan Tuhan Nabi Sulaiman, Allah. Maka akhirnya dia berkata, Rabbi, wahai, kena terjemah wahai Tuhanku kalau Rabbi. Siapa cakap ni? Sekarang Tuhan dia siapa dah? Bukan matahari dah. Wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku zalam tu. Aku telah menzalimi apa cakap? Balqis lah. Nafsi, diri. Kenapa dia kata aku zalim diriku? Apa zalim yang paling besar? Apa dalil? Udais, apa dalil? Apa dalil, Khalif? Syirik adalah zalim yang paling besar. Ya bunaya la tusyrik billah inna. Surah Baqarah ke surah Ali Imran? Surah Luqman. Okey. Kenapa? Jadi di sini dengan dua perkataan zalam tu nafsi menunjukkan apa? Pengajarannya apa? Semua orang yang buat maksiat sebenarnya dia sedang menzalimi diri sendiri. Dia mengumpat. Dia kena faham dia sedang menzalimi diri sendiri. Tapi biasa orang buat maksiat ni, dia rasa tak dia zalim pada diri sendiri? Tak. Jadi Allah nak betulkan cara berfikir. Siapa yang syirik, kufur, buat maksiat, buat bid'ah, sedangkan dia sedang merosakkan dirinya sendiri. Wa aslamtu dan aku serah diri ma'as Sulaiman, bersama Sulaiman.
Serah kepada siapa? Lillah. Hanya untuk Allah. Kenapa serah kepada Allah? Sebabnya? Sebab apa? Sebab dia Rabbil Alamin. Matahari bukan Rabbul Alamin. Sebab Allah pencipta, pemilik, pentadbir sekalian alam ni apa maksud? Semua makhluk selain daripada Allah adalah alamin. Semua makhluk. Okey. Sekarang Balqis masuk Islam tak? Kat mana yang menunjukkan dia masuk Islam? Dia ada tak sebut asyhadu an la ilaha illallah? Ada? Tak ada. Yang menunjukkan dia masuk Islam apa dia? Tak. Yang pertama sekali. Orang musyrikin Mekah pun mengaku Allah Rabbi. Syarat pertama mesti bertaubat. Salam tu nafsi, syarat bertaubat. Kena mengaku semua dosa syirik. Zalam tu nafsi tu pengakuan bertaubat. Yang kedua, barulah serah diri. Jangan dalam keadaan buat dosa, lepas tu serah diri. Itu Islam tak betul. Kalau dia mengucap dalam keadaan dia buat dosa, dia terus dalam dosa, Islamnya tak betul. Jadi konsep dalam Islam apa dia? Pertama, dalam bahasa Arab dia panggil at-takhliyah. At-takhliyah. Ini proses bertaubat ataupun proses masuk Islam yang betul. At-takhliyah tu. Yang kedua, at-tahliyah. Yang atas kha, yang bawah ha. Takhliyah atas. Takhliyah ni apa makna? Clear kan? Bersihkan. Kufur, syirik, bid'ah, semua keluarkan. Tahliyah pada masukkan yang bersih. Masuk yang betul-betul daripada Quran dan Sunnah. At-tahliyah atas at-takhliyah. Jadi takhliyah yang mana ni? Zalam tu, tahliyah, aslam tu, ma'asliman. Ini sama dengan ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Fala takhshawhum, fala takhshawhum. Satu. Yang kedua, arahan kedua, wakhshawni. Okey, ini surah Baqarah ni. Cuba terjemah. Fala takhshawhum. Maka jangan kamu takut mereka. Takut siapa ni? Semua manusia jangan takut. Yang kedua, Allah perintah, takutlah kepadaku. Ada tak itu? Takhliyah dengan tahliyah. Ada? Takhliyah apa dia? Buang semua. Takut-takut buang semua. Selagi kamu tak buang takut pada tu, takut pada ni, kamu tak mungkin takut pada Allah. Sebab tu ada orang takut pada Allah, tapi dalam masa sama, hantu pun dia takut. Kan, sampai malam tak bangun tahajud sebab takut. Jadi cara nak takut pada Allah apa dia? Buang semua. Kalau dia buang semua, takut hantu, takut rezeki, takut apa semua, dia jadi orang hebat. Macam Nabi Nabi Muhammad ketika dalam gua, Ashabul Kahfi dalam gua, Nabi Musa ketika di tepi laut, semua jadi hebat.
Okey. Boleh? Okey, di sini kenapa? Dia kata aku berserah diri bersama Sulaiman. Kenapa dia tak cakap aku serah diri terus kepada Allah tanpa bersama Sulaiman? Apa pengajarannya? Ha? Siapa nak jawab dulu? Okey. Maksudnya? Enggak faham, ha? Maksudnya? Tak, kenapa ada aku serah diri bersama Sulaiman? Kenapa ada bersama Sulaiman? Apa dia? Dakwah? Tapi kalau dia kata aku serah diri pada Allah pun okey kan? Ha? Oh, kalau Nabi Sulaiman tak ada, dia tak serah diri. Bukan. Apa dia? Dia tak mungkin betul iman seseorang kalau dia serah diri pada Allah tanpa ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah, jangan kamu mendakwa cinta Allah tapi tak ikut Nabi, tipu. Tanda kamu beriman dengan Allah mesti ikut Nabi, tak boleh dipisahkan. Okey, cuba buka ni. Sekarang cerita Nabi Sulaiman dengan Balqis habis setakat ayat ni. Ayat 45 masuk cerita lain, kaum Ad. Kaum Samud. Samud ke Ad? Apa-apa je lah. Okey. Ada tak ayat Sulaiman kahwin dengan Balqis? Tak ada. Tengok pendapat ahli tafsir. Bukan, yang lain. Okey. Yunzar, tengok rujukan tafsir Ibnu Jarir. Jilid 18, muka surat 85. Dan lihat juga tafsir Ibnu Katsir, jilid 6, muka surat 187. Tengok juga tafsir As-Sa'di rahimahumullah, muka surat 606. Kata Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ni seorang ahli tafsir daripada Tunisia yang wafat pada tahun 1973. Kitab tafsirnya yang terkenal nama dia At-Tanwir. Apa kata Ibn Ashur? Dia nakal, dia ambil kata-kata daripada tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Katsir. Apa dia kata? Baharaha. Apa punca Balqis masuk Islam? Iaitu baharaha, mengagumkan dia, mara'at, apa yang dia lihat. Ini punca Balqis masuk Islam, iaitu apa yang dilihat min ayatin, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Antaranya singgahsana dia sekelip mata dekat situ. Yang kedua, lantai istana Nabi Sulaiman sebiji macam air tapi kaca. Hebat tak? Ada tak istana zaman kita sekarang lantai dia kaca, bawah dia air? Ada? Siapa pernah masuk istana? Oh, tak pernah. Nasiblah. Jadi daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh Balqis, baharaha, mengagumkannya. Ini punca dia beriman. Alimat, daripada situ dia tahu anna Sulaiman, sesungguhnya Sulaiman adalah sadiqun, adalah seorang yang benar, bukan tipu. Fima da'aha ilaihi. Apa yang Nabi Sulaiman ajak Balqis masuk Islam adalah benar. Sebab apa? Kalau agama Sulaiman salah, dia tak boleh buktikan semua tu. Bawa singgasana, istana yang hebat, tak ada. Itu hanya Allah yang boleh buat. Kemudian wa annahu, Balqis juga yakin Nabi Sulaiman muayyadun, dikuatkan daripada Allah Ta'ala. Wa alimat, dan dia tahu anna dinaha, sesungguhnya agama dia yang asal adalah
dan agama kaum dia adalah batil. Clear? Sebab apa? Dia guna apa? Akal. Kenapa aku nak sembah matahari yang tak boleh buat apa-apa? Fa'tarafat, lalu dia mengiktiraf bahawa dia telah menzalimi dirinya fittiba'id dalal, dengan mengikut kesesatan dengan menyembah asyams, matahari. Okey, satu lagi. Okey. Kata Ibn Ashur, sakata al-Quran an baqiyati khabariha. Lepas ayat 44 tadi, Quran dah habis cerita. Quran tak sebut apa-apa. Lepas tu apa jadi? Balqis balik semula ke Sabak ke Balqis, tak ada langsung Quran tak sebut. Wa ruju'iha ila biladiha, dan dia balik pada negeri Sabak pun Quran tak sebut. Dan walil qasasin, bagi qasasin apa dia? Tukang-tukang cerita. Kalau orang Kelantan kata apa? Tukar karut. Dia tambah-tambah. Bagi tukar-tukar cerita, akhbar, berita-berita, la tasah, yang tak sahih. Wala asla, dan tidak ada asalnya. 5, bagi apa yang disebut oleh qasasun, tukar-tukar cerita. Dan setengah ahli tafsir mengatakan Sulaiman tazawwaja, kahwin dengan Balqis, dan dia ada anak daripada Balqis. Semua tu tidak ada asal. Tapi sekarang dalam masyarakat kita, masa nak kahwin, khatib baca khutbah. Betul? Saya dengar beberapa kali, mesti disebut. Jadilah pasangan ni seperti Adam dan Hawa. Betul lagi? Dan seperti Zulaikha dan Sulaiman. Dah salah dah. Zulaikha dengan Yusuf. Salah. Lepas tu Sulaiman dengan Balqis. Salah. Lepas tu Muhammad dan Aisyah. Dia mula dengan betul, tengah-tengah dua salah, lepas tu betul. Pernah dengar tak khatib yang baca khutbah nikah tu? Kadang-kadang kad kahwin tulis tu, semoga pasangan ni jadi macam empat-empat ni, Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Semua empat ni Nabi dan semua pendakwah. Tapi yang pasangan kahwin tu tak nak jadi pendakwah, dia nak jadi apa? Yang salah tu, yang Sulaiman dengan Balqis. Bohong tak? Bohong, salah fakta. Bila kita tadabbur, dia kata tadabbur ni bukan taraf kita, ni ulama besar yang cukup syarat. Tiba-tiba yang Allah tak sebut dalam Quran, dia pula sebut. Dapat daripada mana ni? Dapat daripada mana? Yang khatib baca khutbah nikah, dia kahwin pasangan, dia wali. Yang Sulaiman dengan Balqis, siapa wali? Siapa wali? Siapa saksi? Saya nak tanya soalan, kenapa benda ini berlaku dan berterusan? Kenapa? Tak ada yang tegur satu. Sebelum tu sebab apa? Sebab orang kita tak nak berfikir, tak nak bertanya, betul tak ayat mana ni? Ada sebut dalam Quran. Kalau dia berfikir, dia tanya, dia mencari, dia tak akan sebut. Tapi dia tak nak bertanya sebab apa? Sebab apa? Ni mak bapak kami dah buat lama dah ni. Jangan duk banyak apa? Banyak buat hal je, ikut je lah. Kamu siapa? Baru je belajar 3 hari akademik, nak bangkang orang tua pula. Itu fahaman yang sangat-sangat bahaya. Apa dia? Menghalang manusia berfikir. Okey. Sama juga yang Nabi Yusuf dengan Zulaikha tu lagi teruk. Apa dah? Zulaikha tu tak ada nama. Dia bagi nama. Balqis ada nama, okey lah. Dia kahwinkan Sulaiman, Yusuf dengan Zulaikha. Kemudian dia bagi nama pula wanita tu. Allah sebut dalam Quran apa dah? Imra'atul Aziz, isteri pembesar. Tak ada nama. Dia bersiap bagi nama dan kahwinkan. Cukuplah panjang. Habis Saya nak satu pengajaran paling besar daripada kisah Nabi Sulaiman. Apa dia? Kalau nak dakwah kena bukti apa? Kebesaran Allah.
Jangan bukti kehebatan kita, kehebatan guru kita, jangan, tak terpakai. Yang kedua, satu lagi. Banyak orang beralasan tidak berdakwah, tak nak berdakwah. Kononnya apa dah? Macam-macam alasan. Kadang-kadang dia kata, saya ni sibuk, orang kaya. Antara kamu dengan Nabi Sulaiman, siapa lebih kaya? Antara istana kamu dengan istana Nabi Sulaiman, siapa istana lebih hebat? Tapi sedikit pun kekayaan, kehebatan Nabi Sulaiman tak menghalangnya untuk berdakwah kepada satu kerajaan. Apa lagi alasan kamu untuk tidak berdakwah? Dah tak kaya, lepas tu tak nak berdakwah pula. Apa kelebihan? Okey, cukup lah. Jadi besok kita sambung kisah kau sambung, bukan kisah perkahwinan Sulaiman dengan Balqis. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل